Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Muhammad Hanif dan rakan-rakan. Saya Nurul Nabilah binti Ahmad Syarani, nombor matrik 281124. Saya merupakan pelajar dari kumpulan A. Hari ini saya akan menceritakan mengenai tugasan individu bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu. Saya memilih soalan nombor 8 yang bertajuk Bidang Kesusasteraan terus berkembang dari tradisional kepada moden dan kini wujud pula sastra cyber. Kewujudan sastra cyber ternyata dirangsang oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat dan terus mencetuskan revolusi. Menurut pandangan peribadi, huraikan kelebihan sastra cyber berbanding sastra konvensional. Seterusnya, apa itu sastra? Kesusasteraan merupakan sebuah seni melalui bahasa atau kata-kata yang indah secara bertulis atau tidak bertulis. Sejak dahulu lagi, karya sastra telah wujud di kalangan masyarakat sama ada secara lisan mahupun bertulis. Segala perasaan, luahan hati, nasihat mahupun pendapat disampaikan melalui karya sastra kerana mudah untuk disampaikan secara tersurat mahupun tersirat dan cara penyampaiannya yang lebih kreatif. Perkembangan karya sastra banyak bergantung kepada medium penyebaran utama yang digunakan oleh manusia mengikut zaman. Sastra Melayu bermula dengan karya lisan yang bergantung kepada ciri penyebaran dari mulut ke mulut, iaitu sastra konvensional. Karya sastra yang disebarkan sedemikian cara lazimnya menerima pelbagai ubahsuaian, tokok tambah dan pengguguran mengikut penglipur lara dan selera penduduk tempatan. Kemunculan sistem lisan yang diikuti dengan mesin cetak telah mengubah ciri perkembangan sastra daripada bentuk lisan kepada bentuk tulisan bercetak, semakin alternatif sifat dan kandungannya. Namun, revolusi yang berlaku sangat perlahan dan memakan masa yang agak lama, memandangkan bukan semua orang mampu untuk membeli buku sastra pada masa itu. Karya konvensional merupakan karya dalam bentuk realisme yang menggambarkan bentuk tradisional, manis dan berguna. Ia memupuk didaktisme secara langsung dalam konteks hubungan karya dengan penonton. Manakala, karya cyber lazimnya bersifat dinamik, boleh diubah suai sepanjang masa. Sastra cyber adalah sastra yang dihasilkan daripada media elektronik, sastra berteknologi, beraudio, video, beranimasi, berwarna-warni serta dipaparkan di skrin komputer. Sastra cyber juga mempunyai komuniti sastrawan yang tersendiri. Sebahagian besar daripada mereka tidak kenal di dunia nyata sebagai penyair atau Japanese atau novelis. Namun, dalam dunia maya mereka mempunyai pengikut dan pembaca yang ramai. Antara kelebihan sastra cyber berbanding sastra konvensional yang pertama ialah kepada peminat sastra cyber serta kelompok penulis, di mana terdapat beberapa jenis laman utama yang menyediakan ruang untuk mereka berkarya. Antaranya ialah pusat karya, karya net, e-sastra dan sebagainya. Para penulis perlu mendaftar akaun terlebih dahulu bagi melayari laman web ini. Karya cyber lazimnya bersifat dinamik, boleh diubah sepanjang masa. Pusat karya merupakan laman web bagi kategori sajak dan puisi, nostalgia, cerpen, diari, pantun, seloka dan warkah. Semua laman web ini dapat memberi ruang dan peluang kepada peminat-peminat sastra serta kelompok penulis untuk berkarya. Mereka dapat menghasilkan karya yang lebih menarik serta mengasah bakat mereka. Ia juga dapat menarik minat orang ramai untuk lebih berminat dengan sastra. Selain itu, kelebihan yang kedua ialah internet sebagai medan kemudahan. Internet sebagai medan kemudahan dan tapak untuk para peminat sastra, penulis, sastrawan dan pengulas sastra bagi menyumbang karya mereka di alam maya. Internet juga memberi ruang, wajah dan imej baru kepada sastra.
Antara salah satu sifat utama sastra cyber ialah sifat interaktifnya. Berbanding sastra konvensional di mana kita membaca karya sastra secara dalam bentuk bercetak. Kemunculan sastra cyber pada era kini mampu memberi nafas baru dalam arena penulisan pada masa kini. Para pengarang atau penulis pada abad ini sudah mampu menggunakan ruang ini untuk menyampaikan buah fikiran serta melebarkan sayap penulisan mereka tanpa melengah-lengahkan masa dengan menunggu sesuatu yang belum pasti milik mereka. Sastra cyber juga dapat digunakan untuk pembaca sastra menambahkan ilmu dan penulis baru untuk berkarya. Justru, kelebihan yang ketiga ialah karya yang dihasilkan sentiasa diperbaharui dan diubah suai. Semua karya penulisan yang dimasukkan dalam laman web sastra cyber akan sentiasa diperbaharui atau diubah suai agar menjadi lebih estetika, menarik dan berkesan mengikut kehendak pengkarya. Sastra cyber juga dianggap sebagai laman web sastra bahasa Melayu yang paling terkemuka kerana kesusastraan cyber Melayu merujuk kepada karya-karya yang diterbitkan di laman ini. Laman web sastra cyber ini juga merupakan salah satu laman web sastra yang terbesar di dunia. Sastra cyber juga merupakan salah satu platform yang terbaik bagi penulis baru yang aktif berkarya untuk mendapat penerbit. Karya-karya yang diterbit akan dinilai oleh pihak pengurusan sastra cyber untuk diberikan anugerah atau untuk diterbitkan karya tersebut dalam ruang konvensional. Novel yang disiarkan dalam sastra cyber dapat memberi peluang kepada para pembaca untuk melengkapkan cerita mengikut selera masing-masing. Contohnya, novel Hostel Debaran Kedua yang disiarkan dalam esastra.com pada tahun 2005 bukan hasil minda seorang pengarang, tetapi 12 orang pengarang. Karya sastra dalam alam maya adalah bersifat lebih dinamik dan hidup. Dalam pada itu, soal jaminan atau mutu menuntut anjakan paradigma masyarakat yakin tugas atau beban untuk memastikan mutu karya kreatif seseorang tidak lagi terletak pada bahu editor atau pemilik laman web. Sebaliknya, kembali kepada tanggungjawab pengarang itu sendiri. Di samping itu, kelebihan yang keempat ialah ruang interaksi antara penulis dan pembaca, di mana para pembaca bebas memberikan komen, cadangan atau pandangan kepada pihak penulis untuk menambah baik karya mereka. Penulis dan pembaca boleh berinteraksi mengenai perkembangan cerita atau kecenderungan penulisan pengarang itu. Manakala, pengarang juga boleh memberi respon kepada pembaca. Secara tidak langsung, cara ini dapat merapatkan hubungan antara dua pihak yang langsung tidak berkenalan selain memperkenalkan penulis muda kepada khalayak pembaca. Oleh itu, bagi kelebihan yang kelima ialah mereka cipta iaitu desain karya, di mana karya sastra cyber dapat memberikan suara dalam struktur baru dalam pengucapan sastra. Karya sastra tidak lagi dilahirkan dalam satu bentuk semata-mata iaitu bercetak, tetapi sebaliknya ia ditonjolkan dengan cara yang lebih menarik. Pengarang juga dapat mereka cipta atau mendesainkan karya mereka dalam pelbagai bentuk tanpa perlu menulis semata-mata. Antara bentuk yang boleh direka cipta ialah bentuk multimedia, hasil gabungan 3D iaitu teks, grafik dan juga audio. Pada era kini, dengan hanya melayari laman web sastra, pembaca boleh menikmati warna, grafik, teks serta diiringi muzik dan efek suara yang lain. Ia termasuklah suara bacaan pengarang itu sendiri, khususnya kepada sajak.
Malahan, pengendali laman web ini juga boleh memaparkan visual pengarang ini membaca sajaknya. Cara persembahan ini tentulah lebih menarik berbanding bentuk buku iaitu sastra konvensional, terutamanya dalam memancing minat pembaca muda yang kini hidup dalam era teknologi maklumat. Kelebihan yang terakhir ialah membolehkan peminat yang berada di luar negara turut membaca. Sastra cyber membolehkan pembaca yang berada di jauh turut membaca serta dapat membuka ruang untuk lebih banyak pembaca dalam dunia cyber. Penggunaan internet dapat merangkumi rangkaian di seluruh alam maya, maka karya tersebut dapat disiarkan di seluruh dunia. Sesiapa sahaja yang mengetahui laman web sastra cyber dapat melayarinya. Dengan hanya klik di hujung jari sahaja, dunia sastra cyber terpampang di depan mata begitu mudah dan pantas. Kemudahan ini juga mengundang lebih banyak pembaca berbanding karya sastra konvensional yang dalam bentuk cetakan dan buku. Ia sukar untuk diperoleh terutamanya dalam kawasan luar bandar. Karya sastra cyber, pembacanya meliputi seluruh dunia, merangkumi kawasan terpencil asalkan mempunyai kemudahan internet. Keberkesanan sastra cyber sangat bergantung kepada komuniti sastra yang memanfaatkannya. Segala bentuk dan struktur sastra konvensional tetap perlu dikekalkan seperti keaslian pengucapan, plot, penggunaan metafora, perlambangan, gaya naratif dan lain-lain. Hanya cara persembahannya dijalankan dalam alam maya yang memberikan nyawa dan nafas baru kepada karya sastra itu sendiri. Sebagai kesimpulan, apa yang boleh saya katakan ialah sastra ini hidup di dalam mana-mana ruang yang wujud. Ia mengambil apa jua bentuk dan nama. Perkembangan teknologi tidaklah mengekang atau membunuh para karyawan untuk menghasilkan karya-karya mereka. Bahkan, ia juga memberi nafas baru dan cabaran yang lebih kepada penulis-penulis muda mahupun mapan. Walau bagaimanapun, perkembangan penulis di dalam bidang sastra, cyber masih jauh lagi dan perlu diterokai dengan lebih mendalam. Sastra akan tetap wujud, hidup serta berkembang. Begitu juga para sastrawan yang turut mengikuti dan memberi sumbangan masing-masing, sama ada secara lisan maupun persuratan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.